الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل وفضنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير فافتح لنا وبالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, insyaAllah tengah hari ini sambungan kitab Munyatul Musalli, muka surat 21. Muka surat 21. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini. Amin. Kita ambil perenggan itulah, perenggan bermula sembahyang itu Bermula sembahyang itu, yakni solat tu sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Masuklah sembahyang fardu, masuklah sembahyang sunat, masuklah sujud syukur. Masuk sekali. Sujud syukur masuk. Sebab tu nak sujud syukur kena ada wudu, menghadap kiblat, tutup aurat. Dia macam solat. Jadi bermula sembahyang itu kita kena tahulah ni, sebab kita nak kena buat hari-hari. Kita nak kena usaha dirikan solat yang sempurna. Masuk usaha untuk menyempurnakan solat tu. Usaha untuk menyempurnakan. Allah tengok, Allah pandang usaha kita. Contohnya macam mana kita nak melawan hati kita yang mengajak kita supaya tidak khusyuk kepada Allah. Macam mana kesungguhan kita nak lawan hati kita yang dalam sembahyang teringat macam-macam. Kesungguhan kita tu nak patah balik, nak ingat balik, aku tengah solat, aku tengah sembahyang. Kalau tak kan hanya ikat itu mana tak bersungguh. Lawan tu mana, usaha mana. Dan hati sentiasa berharap kepada Allah, ya Allah berilah taufik kepada aku supaya aku boleh khusyuk dan solat ni ya Allah. Tu tanda kita merendah diri dalam sembahyang. Mana harap ya Allah beri aku taufik supaya aku boleh khusyuk ya Allah. Sebab mustahil untuk hati aku khusyuk, mustahil kita boleh khusyuk tanpa diberi taufik oleh Allah. Ya Allah, mustahil. Bukan kehebatan kita, bukan kekuasaan kita, makna bergantung dengan Allah. Ini benda yang nak dididik dalam solat sebenarnya, supaya akhlak hati yang macam ni, yang sentiasa merasa lemah dan bergantung kepada Allah ni, ada pada diri kita luar daripada sembahyang. Luar daripada sembahyang pun macam tu juga hati kita. Macam mana pergantungan hati kita dalam solat kepada Allah, begitulah sepatutnya hati kita tetap merendah diri, menghina diri, bergantung, berkendak, berhajat kepada Allah di luar sembahyang. Cuma dalam solat ni tempat yang khusus kita nak kena jaga betul-betul. Mudah-mudahan nanti terbawa di luar solat. Bukan dalam solat je. Dalam solat takut nak simpan benda-benda jahat. Luar solat semua segala bagai ada. Hasad, dengki, dendam ada semua. Padahal pengetahuan Allah terhadap kita tak ada perbezaan dalam solat luar solat. Betul tak? Kita sentiasa diperhatikan oleh Allah, sentiasa di dalam ilmu Allah, sama ada dalam solat ataupun luar solat. Jadi cuma solat ni nak didik kita supaya jadi hamba yang merendah diri. Sebab tu ni kita tengok musannif nak perkenalkan kepada kita solat tu macam mana yang sebenarnya, yang sepatutnya baik kita lelaki perempuan, tua muda, kaya miskin kena buat. Solat yang macam mana?
Lepas tu kita adukan dengan diri kita, selama ni kita solat, tapi solat kita bagaimana? Ada tak benda ni? Ada tak benda ni dalam hati kita waktu kita solat? Mana kalau tak ada, kita tahu makna lemahnya kita, jauh lagi sebenarnya. Jauh lagi, sembahyang kita tu jauh lagi daripada yang sempurna. Bila kita dah tahu macam tu, usaha lagi, perbaiki lagi, macam tu. Kalau kita tak fikirkan benda ni, kita rasa sembahyang kita sempurna dah. Bila dah rasa sempurna, takkan ada usaha nak perbaiki. Tu. Baik. Jadi kata bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hambanya. Maksud berhadap Allah Ta'ala ni mudah bahasa kita, mudah pahaman kita. Setiap kali solat, kita sebenarnya sedang berhadap kepada Allah Ta'ala. Maksud berhadap di sini, diperhatikan oleh Allah. Itu maksud berhadap. Bukan maksud bergadap macam kita. Ini dah bertempat ni. Ini bergadap ni dah bertempat. Bukan ni maksud. Makna kita menghadap Allah dengan makna kita duduk di dalam ilmu pengetahuan Allah. Waktu kita solat tu, kita kena sedar, kena tahu makna aku ni sedang diperhati oleh Allah. Aku sedang ditilik oleh Allah, zahir dan batin aku. Zahir dan batin aku sedang diperhati, ditilik, dinilai oleh Allah. Itu maksud berhadap. Dan berhadap kepada rahmat Allah. Kerana dalam solat ni Allah Ta'ala mencucurkan rahmatnya, memberikan rahmatnya kepada orang yang sembahyang. Tu sembahyang, bukan asalkan buat masuk waktu sembahyang, tapi tak pernah peduli benda-benda ni. Jadi kita kena tahu supaya kita boleh usaha perbaiki sembahyang. Penting ke? Penting ke nak baiki sembahyang? Sangat penting lah. Sangat-sangat penting. Kerana daripada solat tu nanti kita akan diberi faedah oleh Allah. Faedah yang banyak. Antaranya mana? Allah akan menolong kita meninggalkan maksiat. Allah akan menolong kita meninggalkan maksiat. Hasil faedah daripada sembahyang yang sempurna tadi. Bila sembahyang kita betul adabnya, betul akhlaknya, zahir dan batin, cukup rukunnya, cukup syaratnya, sempurna khusyuknya, sempurna tawaduknya, dan solatnya diterima oleh Allah, maka antara faedahnya Allah akan menolong orang yang solat tadi meninggalkan maksiatnya. Sama ada maksiat yang zahir, contohnya minum arak, berjudi, dedah aurat, tutup aurat tak sempurna, derhaka suami, derhaka mak ayah, maksiat hati, hasad, dengki, dendam, ujub, riak, takabur, Allah akan tolong dia tinggalkan benda itu. Itu faedah sembahyang yang sempurna. Jadi penting tak? Penting tak jaga sembahyang? Jaga sembahyang bukan semata-mata mendirikan solat berjemaah, bukan semata-mata mendirikan solat awal waktu. Masuk juga tu dalam konteks jaga sembahyang tu. Solat awal waktu, solat berjamaah, ni pun masuk dalam erti kata menjaga sembahyang. Mana ambil tahu tentang solat, masuk dalam kata orang menjaga sembahyang. Kena belajar. Supaya kita ditolong oleh Allah untuk meninggalkan maksiat tadi. Supaya Allah mudahkan kita nak tinggalkan hasad, nak tinggalkan dengki, nak tinggalkan dendam, nak tinggalkan ujub, nak tinggalkan mengumpat, nak tinggal sangka jahat. Bukan mudah kalau tak ditolong oleh Allah. Tak boleh. Berseronok buat dosa, berseronok buat maksiat tanpa rasa bersalah. Jadi ini kita perlu kepada pertolongan Allah untuk menolong kita meninggalkan maksiat. Paling tidak Allah dah mula menimbulkan dalam hati kita rasa berdosa buat maksiat. Dah mula ada rasa bersalah buat dosa. Kalau sebelum ni buat dosa dalam keadaan seronok, buat dosa dalam keadaan bangga, buat dosa dalam keadaan tak bersalah, mudah-mudahan dengan asbab sembahyang sempurna tadi Allah menolong kita. Contohnya Allah mula menimbulkan perasaan rasa bersalah dengan dosa. Macam tak sedap ni. Dulu seronok mengumpat, sekarang ni dah macam rasa dah Allah dah bagi pertolongan dah. Nanti lama kelamaan dia akan tinggalkan benda tu. Kenapa kita suka buat benda ulang-ulang? Sebab pada kita benda tu seronok. Betul tak?
Kenapa kita buat maksiat tu berulang-ulang? Sebab pada kita seronok. Sebab pada kita tak ada rasa berdosa. Sebab pada kita rasa tak bersalah. Antara sebab lain kerana azabnya ditangguhkan. Ini yang menyebabkan kata Imam Ghazali, kita mengulang-ulang, ulang apa buat lagi. Sebab dalam hati kita tak ada rasa bersalah. Tapi apabila Allah dah tolong kita nanti menimbulkan rasa berdosa, rasa bersalah, rasa takut, dia dah mula nak jauhkan diri. Dia dah mula nak tinggalkan. InsyaAllah. Dia akan ada proses dia tu. Bukan hari ni semayang, hari ni dia terus tinggalkan. Bukan. Dia makan masa. Jadi kita ni semua kena jaga semayang kita. Ni semayang nak cerita ni. Ambil tahu. Lepas tu tilik diri kita. Selama ni kita semayang macam mana? Betul tak seperti yang disebutkan dalam kitab ni? Bermula semayang itu berhadap Allah Ta'ala segala hambanya. Maknanya Allah tahu. Waktu kita solat tu Allah tahu siapa kita. Allah tahu apa yang ada dalam hati. Dalam solat ada simpan dendam. Allah tahu. Dalam solat kita, tahajud tak tahajud, Allah tilik dalam hati kita. Allah tahu, dalam hatinya ada dendam. Dalam hatinya ada dengki. Dalam hatinya ada bersangka jahat. Walaupun dia solat, dia dibenci oleh Allah. Walaupun kita solat, kita dibenci oleh Allah. Kenapa? Kerana Allah mengetahui ada perkara jahat dalam hati kita. Sebab tu kena pastikan tak ada barang-barang busuk tu kita bawa di dalam hati waktu sembahyang. Kena usaha. Mau tak mau kena tinggalkan. Kena taubat. Jangan bawa benda-benda tu dalam sembahyang kita. Sebab kita diperhatikan oleh Allah dalam solat. Dalam penyembahan yang secara khusus tadi, solat kita bawa benda-benda tu menghadap Allah. Beraninya kita bawa benda kotor, bawa benda yang Allah benci menghadap dia dalam solat tu. Lagi orang yang kenal Allah, dia takut nak bawa. Sebab takut dimurkai, dilaknat, dibenci oleh Allah. Tapi kita yang tak kenal Tuhan ni, kita selamba je kita bawa benda-benda tu. Dengki dengan suami, dengki dengan bini, sangka jahat dengan laki, sangka jahat dengan bini, dendam dengan kawan, dendam dengan jiran, dendam dengan apa. Cintakan dunia. Bawa sekali dalam solat menghadap Allah, maka Allah lihat hambanya yang solat tadi berlumur dengan kekotoran. Walaupun zahirnya, jubahnya, telekungnya bersih, wangi, lawa, mahal, tapi Allah tahu siapa yang sedang solat ni, hambanya yang bawa benda kotor menghadap Allah. Jadi kita kena usaha fahamkan solat, lepas tu perbaiki. Kalau tak faham nak baiki macam mana? Kena fahamkan dulu. Kita nak repair kena faham. Tak faham nak repair macam mana? Ni kita nak usaha repair sembahyang kita, supaya mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita sembahyang yang sempurna dan kita mendapat faedahnya. Faedah sembahyang apa? Yang Allah janji, cegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa maksud perbuatan keji mungkar? Dosa maksiat zahir dan batin. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat tangan, maksiat perut, maksiat farad, maksiat kaki. Apa tu? Hasad, dengki, unjuk, riak, takabur tu, tu semua keji lah tu. Jadi faedahnya orang yang solat dengan sempurna, faedah yang Allah akan bagi dia, Allah akan tolong dia meninggalkan perbuatan keji tu. Allah akan bantu dia. Allah akan bantu. Tilik sembahyang kita selama ni yang kita buat, supaya berhadaplah segala hamba itu kepadanya Allah Ta'ala dalam rupa kehambaan. Ada tak waktu kita solat tu melambangkan, menunjukkan yang kita ni hamba? Ada tak dalam solat? Dalam solat, adakah kita merasakan yang kita ni hamba? Sifat hamba tu ada tak dalam diri kita waktu solat? Ke sifat ketua dalam hati kita?
Ke dalam hati kita sifat gangster, sifat ketua, sifat raja, sifat haiwan, sifat apa? Ada tak dalam diri kita? Ni sifat kehambaan. Mana waktu solat tu kena ada sifat kehambaan. Contoh, meskipun dia raja contohnya, meskipun dia raja contohnya, dia kena menzahirkan sifat kehambaannya kepada Allah. Dia kena rasa yang dia lemah, yang dia hina, yang dia dosa, yang dia tak mampu membuat sesuatu melainkan harap Allah bantu. Berasa diri tak ada kepentingan pada Allah. Kita ada kepentingan ke pada Allah? Kita ada kepentingan ke pada Allah? Kita ada kepentingan ke pada Tuhan? Tak ada. Kita tak ada kepentingan pada Allah. Allah tak berhajat pun pada kita. Jangan perasanlah. Ingat, Allah berhajat ke dengan kita? Dia tak berhajat pada sesuatu, tapi kita yang berhajat kepada dia. Jadi macam mana rupa orang yang berhajat kepada Allah? Yang dia sedar yang dia tu berhajat kepada Allah, macam mana rupa dan tingkah laku dia? Itulah nak kena faham tu. Ini pengisian semayang lah ni. Walaupun dia raja, walaupun dia gangster, walaupun dia gangster, walaupun dia raja, walaupun dia suami, walaupun dia bini, waktu solat, ni benda kena ada dalam diri. Kena sedar, aku ni hamba ya Allah, aku ni lemah. Syukur, terima kasih ya Allah, kau bagi taufik gerakkan hati aku solat, dan tolong dirikan aku ni berdiri semayang. Bantu aku membaca, bantu aku mengingat, bantu aku menghafal, bantu aku memahami tata cara nak buat solat. Betul tak? Kita boleh tak solat kalau Allah lupakan kita semua? Boleh tak kita berdiri kalau kita tak didirikan oleh Allah? Tak boleh. Inilah sifat kehambaan tadi. Merendah diri bukan rasa aku hebat, aku mulia, aku bagus, aku alim, aku warok, aku wali. Bukan benda macam tu. Bahkan dalam hati dengki dengan orang pula. Dalam hati berdengki dengan orang. Dalam solat, dalam hati ada dengki, dalam hati ada dendam. Itu sifat kehambaan ke? Sifat kehambaan ke tu? Sifat orang yang lemah ke berdengki ni? Dengki ni sifat orang takabur. Berdengki sifat orang sombong. Berdengki sifat orang sombong. Ujub sifat orang sombong. Ini sifat kehambaan dalam solat tu. Tengok diri kita waktu solat macam mana. Jangankan kata sifat kehambaan, kita ni jangan kata bawa sifat kehambaan, bawa sifat dengki, sombong dalam solat. Habis orang kita cela, habis orang kita hina dalam hati kita waktu solat, bawa sekali. Macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Macam mana kita nak dapat faedah daripada sembahyang kita? Sebab tu kita dah lama sembahyang tapi tak berubah tak ubah-ubah. Kan tak sembahyang ni, cerita sembahyang ni. Sebab tu kita walaupun dah sembahyang berpuluh tahun, berdengki macam biasa je, tak ada bersalah pun rasa berdengki. Mengumpat, selesa je, sembahyang tak tinggal. Si Anu, kau nak tahu tak, si Anu tu laki dia gini. Kau nak tahu tak, bini kawan kita tu gini. Dah masuk Zuhur, jom sembahyang. Bagus solat dah. Nak lepas habis sembahyang, jom kantin jap, sambung cerita tadi. Sambung balik. Itulah tabiat kita. Maknanya solat yang kita dah buat berpuluh tahun ni, tak ada lagi faedah yang kita dapat ambil. Betul tak? Ini kita boleh nilai diri kita sendiri. Bukan kita nak nilai orang, kita sendiri tahu barang yang ada dalam diri kita. Aku ni solat tapi aku suka cerita hal orang. Aku ni solat, aku suka bersangka-sangka yang bukan-bukan. Benda baik ke tu? Benda keji kan? Benda keji kan? Kenapa ada lagi pada kita sedangkan kita dah sembahyang? Padahal Allah janji solat itu mencegah daripada perbuatan keji. Ini
tak cegah pun, ke Allah dusta, ke Allah bohong? Mustahil. Kita silapnya, sebab kita belum lagi mendirikan solat yang sempurna. Kita sekadar solat je, sekadar takut berdosa. Kalau tak buat nanti dosa, sembahyang je lah. Tu asalkan takbir, hati melayang entah ke mana, hati rasa macam raja, hati sombong, hati bongkak, hati dengki, bawa menghadap sembahyang, bawa menghadap Allah. Dan macam mana Allah nak tolong kita? Macam mana nak mendapat rahmat daripada Allah? Ni yang kita nak belajar ni, baiki usaha, maknanya minta tolongan Allah. Ya Allah, bagilah aku taufik, aku nak baiki solat supaya aku dapat faedah sembahyang. Ni dalam solat macam tuan. Dalam solat berasa macam tuan. Mana sifat kehambaan. Hamba antara sifat dia apa? Terima seadanya apa yang Allah bagi. Hamba tak banyak cakap, dia tak ada nak komplain. Ya Allah, aku tak suka yang ni lah, kau kena bagi aku yang tu, kenapa bagi yang ni? Tu hamba tu. Hamba ni dia sentiasa redha. Allah bagi senang pun dia terima, Allah bagi sakit pun dia terima, Allah bagi nikmat pun dia terima, Allah bagi masalah pun dia terima. Hamba tak ada hak nak menerima benda baik-baik. Hamba tak ada hak nak dimuliakan pun. Tapi kemuliaan ni lah yang kita cari. Nak dipuji, nak disanjung, nak dihormati, nak dikenali. Orang keji kita marah, orang cela kita marah. Sebab sifat nafsu kita tu tadi, kata ulama, yang nak berlagak seperti Tuhan. Nafsu kita ni dia berlagak macam Tuhan. Macam mana cara dia berlagak macam Tuhan? Nak dipuji-puji, nak dipuja-puja, nak dihormati. Suka kalau orang datang menghadap kepada kita. Itu jadi satu kebanggaan. Ini nafsu kita. Itu bukan sifat kehambaan tu. Itu bukan sifat kehambaan. Usaha menzahirkan sifat kehambaan tadi, menundukkan pandangan. Sebab tu sunat waktu solat, mata kita tengok di tempat sujud. Tu tanda kehambaan, tanda lemah. Sebab tu makruh kalau sembahyang gini, macam gangster. Sembahyang menunggak langit. Itu bukan kehambaan, itu sombong, bongkak, berlagak. Walau di manager sekali pun, walau di raja sekalipun, walaupun gaji dia 300,000 sebulan pun, waktu solat dia kena menzahirkan yang dia tu hamba Allah. Ingat, ni ilmu, ini hidayah namanya. Yang kita dapat ni hidayah, petunjuk. Mana kefahaman, mahu kita faham dah, begitu. Perlukan taufik. Mudah-mudahan Allah bagi kita pertolongan untuk usaha beramal benda macam ni dalam sembahyang kita. Usaha maknanya, harap bantuan Allah. Ya Allah, tolonglah, berilah aku taufik. Aku tak kuasa nak mengamalkan benda yang aku dah faham, melainkan harap bantuan kau ya Allah. Itu sifat kehambaan lah tu. Berhajat kepada Allah. Ya Allah, aku ni tak ada kepentingan ya Allah pada engkau, tapi engkau sangat penting dalam hidup aku ya Allah. Aku tak ada kemuliaan langsung ya Allah, tapi kau lah yang mempunyai kemuliaan. Aku tak ada kesucian ya Allah, melainkan kau saja yang maha suci. Supaya benda-benda ni terbawa di luar sembahyang. Bila terbawa luar sembahyang, jadi baiklah dengan orang lain. Tak adalah nak saling berdengki, saling berdendam, saling mengumpat. Nampak tak? Sebab akhlak dalam solat tadi dibawa luar sembahyang. Ni kita terbalik, benda kotor bawa masuk dalam sembahyang. Terbalik kot, benda kotor bawa masuk dalam sembahyang. Ni patut benda bersih bawa luar sembahyang. Ni benda kotor yang luar tadi bawa masuk sembahyang, lepas tu bawa keluar balik.
Kemudian katanya musannif lagi, sifat kehambaan mana jangan memuji-muji diri, tapi menghina diri kita. Ya Allah, aku lemah, aku pendosa, aku ingkar, aku ni degil, aku ni kerah kepala ya Allah, aku ni tak dengar arahan, aku ni suka langgar perintah, langgar sempadan, aku ni tak malu nak buat dosa, tak ada berasa bersalah buat dosa, tak puas-puas buat dosa ya Allah. Lemahnya aku, fakirnya aku, hinanya aku, jahatnya aku ya Allah. Harap keampunanmu ya Allah, harap taufik ya Allah, tolong selamatkan aku daripada maksiat aku ni. Aku tak boleh nak keluarkan diri aku daripada penjara maksiat ni, melainkan Kau sahaja yang boleh tolong aku ya Allah. Contohlah, itu contohlah, pandai-pandailah. Itu contoh. Dalam hati tu benda kena ada macam tu dalam hati waktu sembahyang. Ngadu hal kita, ngadukan hal kita. Kita lebih tahu hal kita ke orang lain? Kita lah. Sebab tu ngadu dalam solat tadi tu, ya Allah, aku ni mulut kuat mengumpat, suka lawan suami, suka derhaka suami, ya Allah, aku ni mengaku maknanya aku suka bersangka jahat dengan suami aku suka berdengki berdendam dengan suami aku, ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah. Luahkan. Sebab solat ni kita sedang bermunajat direct dengan Allah, tanpa perantaraan. Maka ceritakan kelemahan kita dalam hati kita waktu kita sembahyang. Lebih-lebih lagi waktu kita sujud tu. Lebih-lebih lagi waktu tersungkur sujud tu. Ngaku, ya Allah, aku ni dosa. Dosa ya Allah, ampunkan, beri taufik, selamatkan aku ya Allah. Aku tak nak jadi isteri yang derhaka ya Allah. Aku tak nak jadi suami yang tak bertanggungjawab. Aku tak nak jadi anak-anak yang derhaka pada mak ayah aku ya Allah. Aku tak nak jadi orang yang tinggalkan solat. Aku tak nak dedahkan aurat. Bagi taufik, tolong ya Allah, tolonglah ya Allah. Tak ada lain dah harapan melainkan Kau ya Allah. Itu contoh merendahkan diri dalam sembahyang. Dah tahu kan? Usaha buat. Dengan keadaan tadhallulan. Nampak tak? Dalam keadaan apa? Merendahkan dirinya. Merendahkan diri, merendahkan pandangan. Itu solat tu. Merendahkan pandangan, tanda menunjukkan kehambaan, tanda-tanda lemahnya kita. Itu zahir. Hatinya tadi, mana zahirnya tunduk, hatinya pun tunduk. Zahirnya tunduk, hatinya pun tunduk. Bukan zahirnya tunduk, hatinya mendongak. Hatinya mendongak. Aku ni baik, aku ni bagus, orang lain jahat, orang lain maksiat, orang lain kotor, orang lain keji, orang lain itu dapat kebencian Allah kalau solat macam tu. Kalau kita dapat melazimi benda ni setiap kali dalam solat, insya-Allah apa sahaja dosa maksiat yang kita buat, dia akan tinggalkan. Insya-Allah Allah akan tolong dia. Kalau sebelum ni dia isteri derhaka, insya-Allah dia akan jadi isteri yang salihah. Kalau dia suami yang tak bertanggungjawab, insya-Allah Allah akan bagi taufik kepada dia untuk jadi suami yang bertanggungjawab seperti yang diperintah oleh Allah. Sebab apa? Faedah solat tadi. Sebab tu sembahyang ni siapa-siapa kena sembahyang. Siapa pun kena sembahyang. Dia pejudi, dia kena sembahyang. Minum arak, dia sembahyang. Dia penzina, dia kena sembahyang. Dia dedah aurat, dia kena sembahyang. Dia pemerintah zalim, dia kena sembahyang. Tapi sembahyang yang ni sembahyang yang ni. Bukan sembahyang yang asalkan buat tu. Itu tak ada apa tu. Asalkan buat silap mandi wajib pun tak sah, baca pun tak betul. Itu tak kira awal lagi tak masuk buku dah tu. Mana sembahyang yang berkualiti, sembahyang yang Allah suruh, sembahyang yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam solat kita fikir tentang dunia lagi. Dalam solat kita lah, dalam solat saya dah fikir tentang dunia lagi.
Fikir anak bini dalam solat, fikir laki, fikir duit, fikir gaji, fikir allowance, fikir beg kuning. Allah tak tahu ke? Allah tak tahu benda tu dalam hati kita? Allah tahu. Sedia kala lagi dia dah tahu dah. Dah macam mana dia nak bagi rahmat pada kita? Hati kita tidak menghadap Allah. Hati kita menghadap dengan urusan dunia kita. Lepas tu kita kena merendahkan, ya Allah, insya-Allah kalau betul meleleh air mata nangis. Meleleh air mata ni. Dalam solat tu lembut hatinya, pecah hatinya. Pecah hatinya, ya Allah. Ini kita dalam hati kita sombong dalam solat. Macam mana kita nak dapat benda macam tu? Macam mana Allah nak belah kasihan atas kita? Menghadap Allah pun sombong dah. Macam mana Allah nak tolong? Macam mana Allah nak kasihan? Benci lagi ada. Dahlah jahat, dahlah maksiat, dahlah leka, dahlah lupa, dahlah ahli dunia, menghadap aku pula dalam keadaan macam tu. Lagi Allah benci. Jadi kena faham baik-baik bab semayang ni. Jaga semayang makna belajar, fahamkan selain daripada solat berjemaah, selain daripada solat awal waktu. Belajar syarat sah semayang apa, rukun semayang apa, ikhlas dalam semayang macam mana, akidah macam mana, itu semua kena ada tu. Itu semua perkakas penting dalam sembahyang. Ni Tuhan pun kita tak kenal. Tuhan pun kita tak kenal. Allah tu bagaimana? Yang sepatutnya, yang tak sepatutnya pada dia apa? Entahlah, tak tahu. Yang tahu nama je. Yang tahu namanya Allah je. Itu yang tahu namanya. Dan nak menghadap macam mana? Nak menghadap kepada Tuhan yang kita pun tak pasti. Menghadap Tuhan yang kita sendiri pun tak kenal. Menghadap Tuhan yang kita sendiri tahu nama saja. Sebab tu mengenal Allah tu wajib. Mengenal Allah wajib mesti. Dan dengan kehambaan keadaan, yakni merendahkan dirinya, dan tasliman, yakni menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Ya Allah, aku serahkan diri aku pada Engkau, ya Allah. Apa yang Kau nak perbuat atas diri aku, itu hak Kau, ya Allah. Andai kata Kau nak turunkan azab sekarang pada aku, boleh, ya Allah. Itu hak Kau, ya Allah. Aku tak ada kuasa nak menahan. Andai kata sekarang ni tengah aku nak solat ni, Kau nak turunkan azab dengan sebab dosa-dosa yang aku buat, itu hak Kau, ya Allah. Aku tak boleh tahan. Tapi harap janganlah, ya Allah. Harap jangan, ya Allah. Bagi aku peluang. Gitu. Serah diri. Nak lagi ke mana kita? Nak lagi mana? Nak lagi mana? Semua ni milik Allah. Semua ni bini, semua ni milik Allah. Bumi Allah semua. Nak lagi mana kita? Kembali kepada Allah semuanya kita ni. Ada perasaan tu menyerah diri. Ya Allah, Kau maha kuasa nak perbuat apa saja atas diri aku sekarang, ya Allah. Kau nak azab aku, Kau nak cabut nyawa aku, Kau maha kuasa. Aku tak boleh tahan kehendak Kau daripada terjadi. Tapi aku harap dengan rahmat Kau, ya Allah. Dengan kasih sayang Kau, ya Allah. Dengan lemah lembut Kau, ya Allah, ampunkan aku. Ini pengisian solat tadi. Pengisian solat tu. Menyerahkan diri. Serah diri macam mana? Kalau kita tengok orang serah diri dengan polis macam mana? Ini nak buat perbandingan, nak bagi faham. Serah diri. Maknanya kalau nak tembak boleh tak? Kalau nak tembak boleh tak? Dah angkat tangan, dia nak tembak boleh tak? Boleh, tak boleh nak lari dah. Angkat tangan nak serah diri dah. Maknanya kalau nak bang boleh. Tapi janganlah. Nanya. Tolonglah, janganlah. Bagilah aku peluang, bagilah aku kemaafan, ibaratnya begitu. Bagi aku keampunan, ya Allah. Sebab Kau maha kuasa nak turunkan azab serta merta pada aku, ya Allah. Kau maha kuasa. Aku hak Engkau. Aku milik Engkau, ya Allah. Aku bukan milik sesiapa. Aku milik Engkau. Segala-gala Kau yang bagi. Cuba hadirkan benda tu dalam solat. Walaupun tak boleh selalu, usaha maknanya. Walaupun tak boleh buat macam tu, usaha macam tu semayang 5 waktu, tapi ada usaha nakkan benda macam tu.
Jangan terus leka. Maknanya kena ada keinginan nak benda-benda macam tu dalam solat kita. Nanti kita akan dapat rasakan sesuatu. Kalau solat kita macam tu, kita akan dapat rasa sesuatu. Faedah daripada bila hamba mencelakan diri, bila hamba merendahkan diri, apabila hamba menghinakan diri, pada waktu itu dia dikasihani oleh Allah. Allah kesian pada dia. Bila Allah kesian, Allah rahmati dia. Bila Allah rahmati dia, Allah tolong dia. Nampak tak? Jangan harapkan rahmat Allah, jangan harap belas kasihan Allah apabila selagi ada dalam hati kita takabur, rasa suci, rasa mulia, rasa baik. Allah takkan bagi rahmat, kata ulama, Allah takkan bagi rahmat kepada orang yang ada dalam hatinya rasa suci. Yang suci hanya Engkau, ya Allah. Aku ni kotor dengan dosa, kotor dengan maksiat, kotor dengan kelalaian dan sebagainya. Tilik semayang kita macam mana? Buat perbandingan. Lepas tu usaha perbaiki. Minta tolong, ya Allah bagi aku taufik, ya Allah aku nak baiki solat. Hadiahkan kepada aku solat yang sempurna, ya Allah. Menyerahkan diri bagi Tuhannya. Betul tak? Kalau kita tengah solat tu Allah nak bagi azab, boleh tak? Boleh. Tapi kalau Allah bagi azab, apa cerita kita? Malang tak kita? Malang kita kalau Allah turunkan azab, malang kita. Jangan ingat Allah tak kuasa nak buat. Kita ni menumpang tuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tangguhkan azab saja. Tak macam umat dulu. Umat dulu langgar perintah Allah, bagi warning 2-3 kali, turun azab terus. Jadi beruk, jadi anjing, jadi babi semua, tak peduli. Turun hujan batu, hujan api, diterbalikkan bumi. Itu umat dulu. Kita ni bertuah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Antara keberkahannya menjadi umat Nabi Muhammad SAW ni apa? Dosa-dosa yang kita buat tu azabnya ditangguhkan oleh Allah. Allah tangguhkan. Allah bagi peluang supaya kembali kepada Allah. Sebab kalau waktu tu buat, waktu tu Allah balas, tak ada faedah hidup dah kita. Mengumpat je Allah terus bisukan kita. Apa faedah? Mengumpat je Allah terus bisukan lidah kita. Apa faedah kita? Boleh nak datang kerja? Boleh kita nak buat urusan kita hari-hari kalau Allah dah bisukan serta merta? Tengok maksiat Allah butakan mata kita. Dengar umpatan, dengar aib orang Allah pekakkan telinga kita. Berjalan tempat maksiat Allah lumpuhkan kaki kita. Tak susah kita? Susah kita. Tapi ini rahmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah tangguhkan. Punya sayangnya Allah dengan umat Nabi Muhammad SAW, Allah tangguhkan supaya berubah, supaya usaha berubah, usaha perbaiki. Tapi kita pula yang salah gunakan lemah lembut Allah. Kita pula yang salah gunakan lemah lembut Allah. Pada kita, Allah tak balas, maknanya boleh buat lagi. Allah tak balas maknanya boleh buat lagi. Boleh buat lagi. Kemudian apa lagi? Dan tasliman, yakni menyerah diri kita. Serah diri kepada Allah. Dan tabadzulan, yakni hina. Menghinakan diri, merasa hina. Ya Allah, aku ni hina, aku ni jahat, aku ni hamba yang tak taat, aku ni pendosa. Ya Allah, datang menghadap-Mu, ya Allah. Aku datang menghadap-Mu ni penuh dengan dosa. Aku persembahkan dosa-dosa aku, ya Allah. Tak ada satu pun rahsia aku, tidak ada pun satu yang menjadi rahsia antara aku dan Kau, ya Allah, melainkan Kau tahu segala-galanya kejahatan aku, yang zahir dan yang batin. Sejak aku belum dijadikan lagi, telah ada dalam ilmu-Ku, telah ada di dalam ilmu-Mu segala-galanya, ya Allah. Sebelum aku buat dosa lagi, Kau dah tahu sedia kala lagi. Ada hubung kait dengan akidah kita, tauhid kita belajar. Ilmu Allah Ta'ala lulus dah segala-galanya sedia kala lah. Bukan hari ni kita buat maksiat, hari ni Allah baru tahu dah. Bukan. Tak ada istilah Allah baru tahu. Allah sedia kala dah tahu dah. Baik kita mengaku. Baik kita mengaku.
Dia dah tahu dah. Baik kita mengaku, baik kita menyerah, daripada kita dah buat tapi tak nak mengaku. Ini lagi Allah murka. Dah buat salah tak nak mengaku. Kita pun macam tu kan. Maksud macam mana? Kalau orang buat salah, dia ngaku salah, minta maaf, kan lembut sikit hati kita. Daripada dah lah buat salah, tak ngaku pula, ini lagi menyirap kita jadi. Terang-terang dah nampak dalam CCTV kau yang ambil benda ni, kau tak nak ngaku pula, kata tak buat pula, ini lagi menyirap kita. Tapi kalau mengaku, ya saya mengaku salah saya yang ambil, jadi lembut sikit kita. Ini kita kasih sayang kita tak seperti Allah. Sifat belas kasihan kita tak seperti Allah. Sebab tu Allah sangat-sangat belas kasihan kepada hamba yang mengaku bersalah. Dia mengaku bersalah, dia mengaku kejahatan dia. Dan apa lagi? Dan takhaddu'an yakni khudu', dan takhasyu'an yakni dengan khusyuk. Khusyuk hati makna hati kita tak berpaling kepada selain daripada Allah. Dalam solat tu tak ada paling, tak ada teringat benda lain lah, mudah fahamnya. Tak teringat pada lelaki, tak ingat pada bini, tak ingat pada anak, tak ingat pada bos, tak ingat pada kerja, tak ingat pada duit, tak ingat, melainkan urusannya semayang, urusan semayang tu. Memikirkan bacaan contohnya, memikirkan erti-erti dan maksud ayat-ayat yang kita baca. Bahkan kalau dalam solat kita mikir tentang nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, minggu depan kita nak pergi umrah contohlah, ini kita semayang, fikir tentang umrah. Nak semayang ni, fikir nak pergi umrah, nanti bisyok pergi umrah ni, nanti nak pergi tawaf, aku ni nak bawa umrah banyak kali, alang-alang dalam semayang kita. Adakah khusyuk tu? Tidak. Padahal yang kita fikirkan ibadah tu. Betul tak? Tak boleh. Tak masuk khusyuk kalau gitu. Waktu solat tu lah nak fikir, nak buat baik dengan anak bini, nak belanja bini makan, nak bawa bini pergi jalan-jalan malam ni. Benda baik, tapi tak berhak sebenarnya ada dalam hati waktu sembahyang. Mana hati kita dah berpaling daripada mengingat Allah. Kalau nak ambil markah, tak ada markah mayang kita. Tak ada markah lagi, mayang kita tak ada markah lagi. Tak ada markah nak letak. Tak habis tilik lagi tu, akidah macam mana pula, ikhlas macam mana pula, tak selidik situ lagi. Jadi pendek katanya, belajarlah, mengajilah. Nanti lama-lama Allah akan tolong kita. Allah bagi petunjuk, Allah bagi kefahaman, bertambah faham. Dan apa lagi? Yakni taraghuban, yakni gemar dan suka. Dalam masa yang sama, dalam hati kita ada rasa apa? Redha makna Melayu apa? Seronok diberi taufik oleh Allah untuk sembahyang. Ini anugerah Allah. Tak semua orang Allah pilih sembahyang, betul tak? Walaupun Muslim, tak semua orang Allah pilih untuk mendirikan solat. Tiba-tiba kita terpilih untuk melaksanakan ibadat yang terpaling mulia atas muka bumi ni, sembahyang. Terpilih, ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah. Maka kata ulama, kena ada rasa redha, seronok. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau pilih aku solat. Aku nak lagi, lain kali pilih aku ya Allah, lain kali bagi taufik lagi ya Allah, aku nak solat lagi. Bukan rasa tak ada nilai. Bila Allah tolong kita solat, kita rasa tak bernilai pun. Maknanya kalau Allah tak tolong semayang pun tak apa. Tak menghargai taufik yang Allah bagi untuk semayang. Maka kena timbulkan rasa seronok. Alhamdulillah dalam hati kita, syukur ya Allah, kau pilih aku semayang hari ni. Harap nanti waktu zuhur, waktu asar, gitu juga Isya, mudah-mudahan kau pilih aku lagi, bagi taufik lagi ya Allah. Dan tamallukan, yakni
dengan rindu dendam. Ini pengisian solat orang yang kenal Allah. Kita ni nak rindu apa? Nak rindu macam mana Tuhan pun kita tak kenal. Kita ni rindu asyik dengan dunia adalah rindu dengan dunia, bukan rindu dengan Tuhan. Allah tapi usaha belajar, usaha perbaiki maksudnya. Bukan hamba ni tiba-tiba belajar mengaji berubah terus dapat benda-benda macam tu. Dah, itu anugerah Allah. Yang penting kita usaha. Ni antara usaha lah ni, kita belajar ni usaha lah ni. Ni usaha lah ni. Usaha nak baiki solat lah ni. Bukan sembang kosong-kosong ni. Bukan cerita kosong ni. Ini usaha nak baiki solat. Nak fahamkan solat yang kita nak buat kejap lagi ni, benda apa kita nak buat ni kejap lagi Zuhur. So nak seronok ke? Aktiviti untuk exercise ke? Senaman ke? Apa ni yang nak buat ni? Allah. Habis. Maka wukuf itu yakni berdiri itu rupa tadallulan, yakni merendahkan diri. Tu waktu kita semayang tu berdiri tegak no? Nak lari tak boleh, nak bercakap tak boleh. Betul tak? Siapa berani? Dah takbir berlari. Siapa berani? Allahu Akbar, lepas tu bersembang. Siapa berani? Tak boleh. Sebab apa? Nampak tak? Tu rupa apa? Merendah diri. Raja sekalipun Allahu Akbar, dia tak boleh lari dah. Dia tak boleh nak berjalan, tak boleh nak bersembang, tak boleh nak main handphone, tak boleh apa dah. Tanda-tanda rupa simbolik. Berdiri simbol yang nak menunjukkan hambanya yang merendah diri. Dan takbir itu Allahu Akbar, tanda kita menyerah diri kepada Allah. Dan tanah pujian ni wallahu a'lam. Jadi nampak? Bukan lama pun ngaji, sekejap je. Sekejap je ngaji, bukan lama pun. Tapi dia punya rasa main lagi. Ala kulli halin, alhamdulillah Allah bagi kita taufik dapat dengar sikit-sikit. Mudah-mudahan Allah redha kita semua, ampuni kita semua, ibu bapa kita, ahli keturunan kita semuanya sekaliannya, kawan-kawan kita semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik belajar mengaji, sabar, sangka baik dengan Allah, jangan putus asa belajar, jangan putus asa perbaiki diri kita. Ingat kita ni nak kena buat persiapan mati. Hal dunia, hal kerja. Ni hal akhirat kita. Jangan sampai lupa, jangan sampai tak ada dalam diri kita memikirkan benda-benda ni. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pilih kita lagi belajar mengaji, insya-Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Insyaallah kita jumpa malam ni kawan-kawan yang ngaji secara online. InsyaAllah lepas maghrib kita ada kelas. Malam ni ada 2 kelas lagi, lepas maghrib dan lepas isyak kita ada 2 kelas lagi. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah, insya-Allah. InsyaAllah. Sama-sama insya-Allah. Ni bang, kita masih bang.